Hai, Assalamualaikum. So, kembali lagi bersama saya dalam podcast kita yang bertajuk Ikut Suka Podcast. So, hari ni, guest kita pada hari ni agak menarik juga. So, welcome Mr. G. Hello. So, mungkin Mr. G boleh perkenalkan diri dulu. By your own. Oh, dah start? Boleh. Okay, nama saya Azizi bin Arif. Dekat sini normally orang kenal saya dengan nama Mr. G. Actually dekat rumah orang panggil saya Gigi. Tapi kat sini pun ada ramai Gigi, so orang panggil saya Mr. G. Oh, ramai Gigi kat sini? Ya, Gigi. Azizi ya, Hafizi kan dia Mr. G. lekat Mr. G lah. So, basically, I was a Kedahan. I am a Kedahan. I was born 17 Oktober 1969 di Anak Bukit. Alostak lah. Orang sini juga lah. Orang sini. So saya dibesarkan di Petaling Jaya sebab arwah ayah saya dapat pindah dulu. Ayah saya dalam dunia animasi. So saya dah memang berkecimpung dalam bidang design and animation daripada kecil lah. Faham. Okay. Move back to how I got into design adalah saya rasalah kecil-kecil saya suka tengok magazine bahagian iklan. Pelik Saya suka tengok Lain bahagian sikit. inside cover dengan back cover kan. Masa tu banyak iklan-iklan apa Milo ke apa, susu Cap Junjung ingat kalau zaman saya, because I am Gen X 1969. So zaman tu TV start pukul 5. Pukul 5. Oh, sebelum tu tak ada? Tak ada Pukul siaran? 5 tak ada siaran. Oh. Dia hanya ada TV pendidikan tengah hari. Lepas tu kami kena tunggu pukul 5. So most of our time buat kerja-kerja rumah and then bantu mak. Lepas tu main je lah. So saya ni sebab Tok Wan saya dia minat, dia suruh cucu-cucu membaca. So Menarik. biasalah sebagai seorang cucu yang artsy baik. ni, dia suka melukis. So saya suka tengok kartun, lepas tu suka tengok iklan. So dari situlah Situlah startnya dipupuk minat dengan design tu ya? Ya, saya. Okay. So sebenarnya topik kita pada hari ni kita akan cakap pasal retro life, tapi kita nak relate dengan Mr. G punya bidang lah, which is designer, right? Okay. So saya ada beberapa soalan sebenarnya nak tanya Mr. G. First question is childhood Mr. G macam mana? Like mungkin boleh cerita dengan detail lagi ke? Macam mana minat grafik ni? Maksudnya minat sendiri ke? Macam tu. Okey, minat tu melukis. Biasalah sebab arwah ayah seorang pelukis di filem negara. Of course lah, saya pula sekolah di Sekolah Rendah Sri Petaling, PJ, Jalan Semangat. So sebelah tu filem negara, my office, bapa punya office. So during house practice, saya akan jalan kaki, guard dekat situ dah kenal dah. Anak Arif, pergi masuk studio. So saya akan, of course, every day main dengan marker. Hey, Ham, look, I'm Picasso. I don't get it. You uncultured swine. So we'll do rendering, buatlah kartun apa, to keep my mouth shut, duduk bawah meja ayah saya, dia buat kerja dia lah. So dari situ minat tu datang, lepas tu kita pun, yalah, banyak didorong oleh ayah lah. And then I also have kawan-kawan ayah dan juga rakan-rakan sekerja dia yang membantu. Contohnya kawan ayah, Datuk Lat. Tu kawan tu. Gambar ada tapi tu nanti kita So saya dari situ saya pupuk minat tu, dan even cikgu sekolah pun tahu during art class biasalah we will selalunya excel lah. Our product ni kata you can go far kan. So I strive on that. So kat sekolah pun memang bidang seni lah. Bidang seni. Kita ikut saluran tu. Gitu. Okay. So setakat ni sampai hari ni dah berapa lama Mr. G terlibat dengan bidang designer ni? Kalau nak ikut daripada saya habis sekolah lah. Sebab bila ayah ada di situ, masa tu animasi masih baru. Kalau kenal Hassan Muttalib, Pak Hassan semua tu, ni semua seunit dengan ayah. So diorang akan bawa saya go to animation department. Masa tu ada syarikat nama Lensa Mission. So I will learn the tricks and trade of doing animation. Masa tu manual tau, tak ada pakai komputer. Cell graphic, cell animation.
So what I do bila masuk mula-mula tu saya paint watak kartun. Saya paint animasi, paint karakter Jepun ke apa. Imagine sendiri lah. No, actual work. Oh. So they will Wow. give me, kalau anda nak tahu, the first Transformer Ako-chan painted here in Malaysia. Oh. Artis daripada Japanese they will kita import sebab ada JV dengan syarikat toy animasi. Zaman tu saya muda lagi, baru habis sekolah. Tapi I was pushed into that, tapi found out that saya tak boleh into animasi sebab dia studio sangat. I tak keluar studio sampai malam. So I'm not like that. I bubbly extrovert ni, dia nak jumpa orang. So I found out like advertising was my life. Tak boleh duduk dalam tu, tak boleh. Tak boleh. Studio Duduk tak boleh. situ, share lagi pay, lepas tu deadline, lepas tu tak boleh lah. I jadi jam. Sebab kita paint dengan, kita kena duduk satu cubicle and then you have to paint. You have to really focus. So kadang-kadang nak sembang pun bahaya. Macam tu. Betul. Jadi kena fokus kan. And then go back to yang tadi tanya pasal my childhood life tu kan. Sebenarnya I sangat bertuah dan bersyukur. My childhood life was so fantastic. Sangat menggembirakan, sangat penuh dengan, yalah zaman tu kita tak ada social media semua. So zaman tu kami besar dengan, kalau you tahu TV zaman tu, The Waltons, Little House on the Prairie. And as for your teeth and eating candy, you wait and see. Nellie and Willie are going to have bad ones in a few years. You fetch some water for the dishes. Yes, Pa. Okay. Semua family bonding punya kisah. Masa tu ada cerita Opah. Opah kalau tahu kan dekat RTM. So cerita-cerita macam tu yang banyak membawa karakter kami lah. Supaya nombor satu family first, nombor dua outdoor life. Gen X, we are more into outdoor. Kami lebih banyak masa di luar sampai mak ayah kena jerit panggil balik lepas maghrib. Gitu. Betul. Yang tu pernah rasa, pernah lalui. Seronok. Kira balik tu berlemuai kan. Tak ada handphone masa tu. Tak ada. So, is there any proud achievement yang Mr. G dapat working as a designer ni? Okay, saya pernah intern satu syarikat full-fledged advertising. Sebab masa kami budak design ni biasalah akan ada yang nampak lecturer akan kata you can go here, go there. Lepas tu saya berpeluang masuk satu advertising firm ni di Kuala Lumpur, di Medan Tuanku tak silap. Kami pegang klien bank utama masa tu, public bank, and then ada FAM. Masa tu FAM masih okey lagi. So kami buat Super League punya event. So masa tu dia macam satu event yang mana dia nak berbentuk pemain bola sepak baru. So bawa ke liga yang lebih besar lah. So saya diberi peluang under art direction lah. Masa tu saya masih muda, mana boleh pegang satu projek. So kami buat event tu daripada zero lah. Planning, execution, production, presentation, berjaya. Seronok masa tu. Wow. Masa tu you're talking late 80s. Zaman tu, dan lagi satu, dia meriah sangat sebab syarikat tobacco boleh sponsor kebanyakan daripada event-event besar. Kalau anda tahu dulu, kalau bola sepak ke apa mesti ditaja oleh Dunhill. Macam tu. Mal 7, Marlboro. Masa tu sangat meriah lah, sangat very lucrative business. Itu yang paling besar lah tu kiranya. Advertising. Paling hebat Dan lah. saya buat sukan Commonwealth. Tapi saya bukan buat main corporate. Kalau saya buat tu I should be somebody lah. Cuma saya buat banyak daripada packaging dia lah. Sebab dulu being a designer, masa tu tak ada apps lagi. Kami sangat suka cari cabaran. So for me, packaging design is my forte. Sebab saya suka the art of folding, the art of creating the box. It's just like bukan macam normal hexagonal ke box. Kita buat yang pelik-pelik punya, intricate folding type semua. Seronok. Yang lain dari yang lain lah. Sebab belajar grafik zaman tu more to manual. So proses tu yang best. Kan macam sekarang apps you can just download. Nak apa download. Download Dulu semua tak ada. Kita nak cari satu bahan tu, dia kena ada where does the idea comes from, the original orang kata medium. So dari situ you transform, you convert the idea manipulation tu. Seronok.
Seronok. Tapi dia kita kena mencabar kan. Dia mencabar tapi seronok lah. mencabar, seronok. Lepas tu kita belajar benda baru. Every day is a new pembelajaran baru lah. Tak kisahlah dari segi execution ke, nak masuk production ke. Kadang-kadang kita thought benda tu kita buat cantik. Okay. Lepas tu somehow dia ada proses printing pula yang kita kena tahu. Supaya benda tu boleh compliant pula dengan design kita. Kadang-kadang kita buat benda cantik, bila print tak elok. Lain pula. Dia macam tu lah. Bila kita tengok dalam screen dengan kita print dah lain. So that is the obstacle yang kita kena tahu. So benda ni dia tak ada dalam buku. Kita kena belajar by experience. Seronok, mencabar, dan bila kena dengan team yang best, you jadi more passionate. Orang kata labor of love. Kita jadi seronok. Time doesn't count. Suddenly is matahari terpacak. Kita duk syok, duk berkarya. Itu. Okay, menarik. Okay, setakat hari ni Mr. G pernah bekerja dekat syarikat swasta kan? So, berapa lama bekerja dekat syarikat swasta dan dekat UM ni berapa lama? Swasta saya rasa saya start bila habis grafik lah. I think it was 88, 89. Company tu nama Edge Communication. Lepas tu dari situ orang kata kami punya clan, orang kata grafik ni kita akan cari proses pencarian tu. Different agency ada different dia punya specialization. Tempat ni master dalam artwork, marker rendering. Tempat tu power dia dalam orang kata vector drawing, illustration punya base. This place pula copy base. Dia punya tagline catchy punya copywriting power you nak belajar. So dia ada guru dia tiap-tiap agency ni. So daripada situ kita belajar. So kita tahu, kenal orang. So from there I asah bakat so that we can be like jack of all trades lah. Master of none. At least kita tahu macam mana proses, kita tahu how people come up with certain ideas, certain catchy taglines kan. Zaman tu sangat syok. Sekarang pun syok, tapi kalau kita boleh combine dulu dengan sekarang, memang best. Okay. So, daripada transition from swasta to kerajaan ni, apa cabaran dia? Okay. Kan dia lain kan, swasta Okay, kerajaan macam lain. saya kata tadi kan, saya start agency 1989. Saya masuk UM tahun 2003. So, I found out that kerja dalam kerajaan ni, di sini lah, I think any environment pun dia ada dia punya dasar-dasar yang kena ikut sebab kita based on yalah dengan KPT-nya, dengan adalah dia punya regulations, guidelines and not kita kena follow. Macam di agency kita bebas ikut klien. Klien corporate. So kita ada ruang nak berkarya, orang kata. The creative independence tu a bit lebih orang kata lebih memberi peluang untuk kami mencuba benda baru. Lagi bebas lah kalau swasta kan. Sebenarnya bebas. Dia ada juga dia punya limitations dia. Tapi once kita tahu klien, sebab tu kalau kita nak dapatkan satu konsep atau idea atau produk yang best, kita kena tahu klien tu. Macam mana? Tu orang kata apa yang dia nak. sebab tu communication, visual communication. It's about getting to know the client and then what their needs, what their interests, how they run their business. Dari situ kita tahu, kita boleh datang dengan satu visual concept yang menarik. Dan in the end, dia jadi satu proses hubungan yang amat baik lah dengan klien. Di sini kita kena tahu macam mana orang kata, kita ada house style. Kita kena ikut. Sometimes we can go a bit stray tapi more into dia punya background ke. Tapi yang asas tu tak boleh lari. Sebab kerajaan kan. Yang tu lah. Yang lain I rasa day to day studio work ni. Lagi satu, dalam kerajaan ni studio time ni dia macam mana orang kata, we work like ikut masa. Kan. Kalau di agency sometimes tak perlu cakap, kita dapat interesting project, katalah contoh some book ke apa yang kita tengok benda tu, especially kami suka dulu kalau macam lifestyle magazine, fashion, macam independent punya design artwork, kami akan seronok sebab tak perlu cakap, kami akan stay back sampai malam, sampai pagi.
Nak dapatkan idea tu. Seronok. Sini ada juga, tapi kita kena lebih bukan hati-hati. Kita kena tahu rules dulu. So that kita tak stray. Sebab dia ada limitations. Tu je lah. Design ni kan, dia kalau dulu kan lain. So boleh tak kalau Mr. G cerita sikit macam perkembangan Okay, faham. evolusi dia dari dulu dan sekarang ni? Sekarang ni kita lebih banyak cakap pasal AI, AI, Artificial betul. Intelligence. So, it's not about designing anymore. It's about writing your prompt. Kan? Faham? Macam mana you nak goreng prompt tu supaya dapat apa yang kita nak tu. You design. nak kan, magnificent, looking within daylight, sunlight, rendering kan. Tapi dulu kita kena create daripada scratch, kita kena banyak melihat. Sebab tu designers dia tak boleh kerja dalam satu tempat. Kami kena observe, kami tengok benda jalan kan. Orang jalan, kami jalan, tapi mata kami lebih sensitif. We will look into products, especially kami suka berjalan tempat nature, of course. Lagi satu, kami akan pergi tempat-tempat yang dia more appreciate into find good design work. Selalunya kami pergi art galleries, hotels. Kita tengok dia punya brochure kan, cantik, treatment paper, cara dia present kan. Kalau you pergi hotel 5 star kan, kalau you tengok toiletries macam ni dia letak dekat dia punya washroom, cantik kan, dia punya typeface. Kita suka macam tu. So Designer yang nak kena observe dengan detail kita lagi kena untuk observe. kita imagine kan nanti. So imagine and you akan faham why certain design applicable to certain product, why certain tak boleh pergi. Kenapa certain typeface untuk corporate, certain untuk lifestyle or independent punya work. Macam tu. Dia sebenarnya proses pembelajaran. AI maju ke depan, canggih. Tapi kalau you tak ada a good story to do your work, dia tak jadi juga. Dia tak jadi juga. Dia tak keluar hasil. Sebab tu kita kena tahu roots. Kita kena tahu juga jalan cerita tu, penceritaan. Gitu. Okay. As a designer lah kan. What is your vision in 10 years time? 10 years I think I only got like another 6 years with this place. Yang tu tak tahulah, tapi as a designer, macam harapan ke? Dia bukan harapan. Sebenarnya designer semua dah tahu. Sekarang adalah zaman yang paling seronok dari segi nak mengekspresi. Sebab kita dah cross platform lah. You can mix illustration dengan video work. Lepas tu you can cross culture. Dia dah bukan dulu kalau design katalah English kena English. Macam American style American. European pula lain pula dengan German dia orang very technical. Now you can cross. Kita tengok macam makan pun dah ada macam fusion palette kan. Betul. Nasi lemak, chicken chop. Nampak? Kita baca macam tu. You faham dari segi design. Sama macam fashion. You can now wear baju Melayu with selak jeans. Dulu tak boleh. So now is you're talking about multifaceted, multi-layered punya pemahaman. Seronok, tapi itulah kita kena hati-hati juga. Takut dia stray daripada konsep asal nak buat kerja tu. Ya, gitu. Okay. So kita break kejap. Ya, hebat. 5 minit. Hebat. Hebat Mr. G kita. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Hai. Hai, again. Okay, sebelum tu kita ada satu game sebenarnya, rapid fire question. So I akan bagi question. So Mr. G kena jawab dengan pantas, dan kalau boleh bagi tahu ke kenapa, why you choose that or this. Understood. Okay. Tapi sebelum tu, I nak tanya kawan-kawan I, maybe ada question ke nak tanya Mr. G, boleh? Saya ada. Saya ada. Okay, macam Mr. G kata kan, zaman sekarang ni kan ada aplikasi yang macam AI kan dikenal. So macam kita message je AI tu, kita nak
gambar-gambar macam tu dia akan bagi spesifik. Yes. Jadi macam pendapat saya, adakah bidang designer ni 10 tahun akan datang masih berguna? Sebab sekarang ni 10 tahun akan datang AI nanti akan lebih canggih. So adakah apakah pendapat Mr. G? Kau perlukan manusia juga dalam bidang designer ni nanti? Okay, yes. Saya rasa manusia masih perlu sebab dia punya core idea tu main daripada kita agak. Kita yang orang yang program benda tu. Dan dia akan ikut flow or interest kita. Memang tak boleh nafi lah benda ni dalam tahun lepas sangat laju. Updating of apps and software untuk design dan creative industry ni sangat laju. Lepas tu dia apa orang kata information based. So you can just write macam konon lah prompt lah. Kan a whale shark flying above a dragon apa sekali boom dia keluar jadi Terus betul. keluar. Tak Tapi tunggu lama. tapi dia masih ada benda nak detail konon. Okay, macam kita lah. Kita nak go into traditional Malay wearing apa dances with the king apa. Dia ada benda macam tu yang tak boleh. So dia akan dia akan ambil masa untuk localize. Sebab lah ni you talking benda ni more towards the western punya part. Tapi sooner or later tak lama. Saya rasa dalam setahun dua ni dia sangat laju. Designers pula orang kata apa kerjaya ni masih perlu. Cuma satu yang leceh dan sedih. Benda jadi makin murah. Tu lah. Dulu to get an illustration of certain image for publication purpose ke mahal. Macam you nak buat cover buku kan. You nak dapatkan illustration ke apa. Even you nak buat baju fashion ke apa. Mahal. You're talking sometimes $1,000. Now dengan prompt, even the printers also tak payah nak upah designers dah. Mereka boleh sendiri generate. Sebab now dalam AI, artificial intelligence satu, AI for apps, software untuk buat design pun satu. Dia sangat mudah. Seronok tapi dia jadi ganggu. Kita go back to zaman kamera, film versus digital. Ingat tak dulu Kodak suddenly kamera digital main, orang semua complain. Real photographers akan kutuk kau sebab there's no more ritual of developing the film, dark room technique semua, vignette semua tak ada dah. So depa marah. Tapi in the end tak boleh. Depa pun kena transition into digital juga. Sebab it goes back to dollars and cents. Kan? Teknologi transfer ni laju. Macam saya zaman kaset. Kan kami nak lagu yang kami suka. Gen X lagu. Our 80s are the best years to into music. So kami kena record, kami kena tunggu radio. Kami kena tunggu Casey Kasem. Dekat radio keluar baru America Top 40. So we have to wait for the best song and then tekan record. Sometimes tengah duk record tu dia pergi cakap pula. Kan? So that is what we went through. Benda tu shock. Tapi lah ni sangat mudah kan, perasan tak? You can just like streaming lah apa. Tapi perasan tak lah ada generasi yang go back to analog. Why? See why? There are people who go back to not listening to digital streaming anymore, but go back to vinyls, go back to cassette. Sebab kami appreciate the old school, the old technique, because nostalgia. We want to go back to those days where things are tak payah terlalu detail, tak payah terlalu macam tu lah. Teknologi ni sentiasa akan berubah, tapi ada dia macam ni, ikut preference. Macam tu. Ada orang nak detail sebab mungkin for production purpose. Tapi ada orang dia nak lo-fi, tahu kan? Lo-fi music. Music tak detail pun, tapi dia nak layan because dia nak feel the raw tu. Gitu. Okay. Ada soalan lagi? Ada satu. Ya, tanya. Satu lagi. If you could like daripada semua era yang Mr. G pernah lalui, like in graphic design punya world, is there any like era that you could go back or like still simpan, still guna? Actually, if you know me, if you know what
songs that I'm listening to, what kind of things that I wear, I'm still back in the 80s. Because Things you wear. those were the Hebat. days indah sebenarnya, because we don't have any handphones. We really mingle, we really play, we really apa orang kata communicate lah. Appreciate time lah. When we talk, we really talk. Tak Tak ada dah. seorang nak pegang phone. We enjoy going to the movies. We Betul. enjoy skipping classes. Kan? Basically like being in that moment. The agony, the challenge, the adventures of doing things like that. Appreciating small things in life. When you guys grow old, we will find this very, very fulfilling. Yes. Talk about technology. You talk about stuff, about machines, about apa orang kata equipments, the highest resolution of cameras, the best gadget. But does it bring you a sense of well-being or peace? Begitu. So find that. As I said tadi, nostalgia is a potent and bittersweet apa orang kata scar. It's a wound that you feel like going back to. Damn. Oh, that is a nice Faham tak? It leaves a certain glitch. It's an ache you feel, you wish that you want to go back to. That's why I had a lot of photograph tu atas meja tu. Itu penting tu. Bukan apa. I was there during those days. Pi beli air. Pi tengok zaman lah semua ada kowe tekan semua. Dulu dah the ritual tu. Mak kata pi beli nyok parut, pi beli air. So I still remember. That's why I'm still a cyclist now. Not because I cycle because I want to show off I'm strong, I'm still fit. No. Those were the days where you had nothing but there's everything. Hair in the you wind. had nothing. Gitu. Sekian terima kasih. Janganlah sekian lagi. Okay, tak sekian lagi. Okay. Okay. So kita continue dengan, boleh kita continue dengan rapid fire question Wow. Wow. Hit me. Ready? Okay, first. Tight jeans or baggy jeans? Tight. Tight. Why? Why tight? Speechless. Baggy, if during my era, you're talking carrot cut. Oh. But if I were to really answer the question, I would prefer straight cut. Okay. Tapi now I'm wearing tight. Tak boleh tahu kat office. Okay. Alamak. Sebab senang buat kerja. Tet. Then, okay, next. Okay, next. Pastel or bright colour? Mana boleh lambat? Actually, both. There are times where I want to go pastel. Only one? Only one? Bright lah. Bright Okay. Cap or no cap? 1, 2, 3. Cat. Cat or cap? Cap. See, I'm wearing one. So cap. Cap. Boots or sandals? Sandals. Wow. Santai. Send it in the office. But I still got my boots there. Leather or denim? Denim. Denim. Rockers. Rockers. Yeah. Skid Row. Def Leppard or Bon Jovi? Def Leppard. Def Leppard. Oh, sorry. Oh, sorry. Because I was there at the concert, Stadium Negara. Okay, lagi? Tak jawab lagi? Oh, dah Okay. Pour some sugar on me. Okay. Kalau boleh buka kedai, antique shop or cafe? 1, 2, 3. Antique. Dah agak dah, confirm. But there's a cafe in there. Antique shop but cafe in there. Okay. Actually, dia bukan kalau, akan. I'm on my way. Do visit us. Tengah plan ke? Dah proses Tengah ke? buat dah. Gua boleh pergi tengok. Kat mana? Nantilah ni tengah podcast. Apa salahnya? Okay, actually it's somewhere in Wang Tepus,
20 minutes drive after the Simpang to the golf club. It's jungle vibe. Very detail lah. If you like Bali vibe, if you like Phuket, apa orang kata laid back kind of life, you're welcome. Cafe tu dia macam nak drive lah, dia macam utamakan. Dia tak ada apa, just wanna chill, enjoy Chill out, great right. music. 80s, Nice. 80s, 70s, 80s. Brad, Chicago, Peter Cetera. Menarik. Gitu. Okay, last Your favourite Mampus. Your favourite No, your favourite catchphrase. Hebat. Sabarlah. Wow or hebat? Hebat. Itu dia. So semua dah tahu tak? Tu memang apa? Memang catchphrase Mr. G lah kalau pergi dekat kita orang punya office. Hebat. It's up to the listener nak fikir. Is that a compliment or an insult? Okay, so thank you Mr. G. Welcome. Okay, itu je untuk podcast kita hari ni. So bye. Jumpa lagi.